ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Al-Fadil, sahabat saya Imam Rafi, sahabat saya Tuan Hijaini, Tuan Bilal, tuan-tuan, sahabat-sahabat, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin, hadirat yang saya kasihi dan saya muliakan. Alhamdulillah tuan-tuan, sebagaimana biasa, tentu sekali kita memanjatkan setinggi-tinggi sebanyak-banyak syukur kepada Allah Rabbul Alamin, kerana hanya dengan izin, dengan rahmat dan inayah serta taufik daripada Allah Azza wa Jalla sahajalah kita semua dapat bertemu lagi pada petang ini. Pertemuan kita di rumahnya, dengan rahmatnya kita juga dapat sama-sama maghrib secara berjamaah, dan dapat pula insya-Allah mengisi masa terluang sehingga 7.18, mungkin awal sekarang ni insya-Allah 7.18. Sementara menanti isyak, kita berkongsi ilmu dari buku baru hari ini. Buku baru, terbitan pun baru tuan, terbitan pun baru, yang ditulis oleh Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Azhari. Sebenarnya buku ini daripada sebuah kitab yang dia telah ringkas dan dia telah permudahkan. Kitab bernama Al-Ghulu Fiddin, hasil karya Syekh Abdul Rahman Al-Sadiq Al-Ghuriyani. Dia permudahkan untuk tatapan kita semua. Nama buku ni Al-Ghulu, melampau, berlebih-lebih. Melampau tidak ada tempat dalam Islam. Menarik buku ni tuan. Saya setakat telah habis baca 2 kali. Saya rasa sangat menarik buku ni untuk disebar, dipahami, direnung bersama-sama kita semua ni. Lebih-lebih lagi kita di akhir zaman ni. Teringat saya pagi tadi tuan, ada satu kuliah daripada Promedia Terjid. Saya tak ingat siapa dia. Ada dulu kita pernah dengar, kau jangan zikir banyak-banyak nanti gila isim. Kau jangan baca Quran banyak-banyak nanti jadi lain belakang. Kau jangan belajar betul-betul dalam-dalam kang jadi sewel belakang. Kau jangan tidak. Itu semua kata-kata yang tidak benar tuan. Itu bukan, tak ada kait mengait dengan melampau. Membaca Quran, mendalami Quran, memahami Quran, berzikir banyak-banyak, itu tuntutan. Itu tuntutan. Apa yang dimaksudkan berlebih-lebih ni nanti ni, insya-Allah kita akan sama-sama fahami. Berlebih-lebih ni daripada had yang sebenar. Ada batasan-batasan yang telah ditunjukkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Rasulnya, utusannya. Lalu kita berlebih-lebih, itu melampau. Ataupun tak buat, atau kurang buat, itu pun dah melampau juga. Melanggari pun termasuk dalam hulu, melampau juga. Mari kita tengok pendahuluannya dulu tuan. Saya lebih suka kita menatap buku ni, lepas tu kita renung sama-sama. Tidak ada sesuatu yang memudaratkan dalam kehidupan umat Islam ini selain daripada kejahilan. Ini sangat penting disedari. Kejahilan merupakan kemudaratan yang paling dahsyat yang menimpa umat ini. Gara-gara jahil lah orang buat yang bukan-bukan. Gara-gara jahil lah orang mencipta berbagai-bagai ajaran. Kononnya daripada Tuhan, kononnya daripada Rasul, kononnya daripada agama. Rupa-rupanya gara-gara kejahilan. Dan gara-gara kejahilan umat lah kita ni ikut-ikut saja. Dulu ada ajaran Nabi baru, ajaran yang di Selangor tu. Pengikutnya bangga, kau orang tak ada Nabi, kita orang ada Nabi tu. Siapa nama Nabi tu saya pun tak ingat. Dalam mahkamah tu, kau orang mana ada Nabi, kita orang ada Nabi ni. Wah, dia bangganya tunjuk si kawan tu lah penganjur ajaran sesat tu. Gara-gara kejahilan.
Sangat banyak ni kalau kita renung ni tuan ni, ketelanjuran umat Islam, keceluparannya, kan, memfitnah kumpulan ni kumpulan tu. Padahal hakikatnya ialah kejahilan, tidak mengerti agama yang benar. Okey, ini perosak pertama. Yang kedua, kata pengarang ni ta'assub. Ta'assub ni kurang lebih kita sebut fanatik lah. Ta'assub ni yang penting dia. Yang penting dia, salah ke benar tu tak kisah. Yang penting dia. Itu ta'assub, panara tu ta'assub. Sekarang ni banyak ta'assub pada guru, ta'assub pada syekh, ta'assub pada kumpulan, ta'assub pada parti, ta'assub. Langsung kunci mati, yang lain semua tak benar. Ini saja yang benar. Oh, bahaya ni tuan ni. Kata pengarang, kemudaratan yang dahsyat yang memudaratkan umat Islam selain pada kejahilan adalah ta'assub. Ta'assub ni bila dah masuk dalam jiwa, dalam hati dan perasaan orang Islam, dia akan kunci mati. Tak, yang lain tak boleh terima. Ini saja, Tok Guru aku kata ni saja yang benar, yang lain semuanya sesat belaka. Itu namanya ta'assub. Banyak ni, ya tak? Banyak. Kan orang bilang kita ni ahli sunnah wal jamaah, yang lain yang tak sealiran dengannya bukan ahli sunnah wal jamaah. Kan banyak tu. Seolah-olah ahli sunnah wal jamaah ni mesti mazhab Syafi'i saja, mazhab yang lain tak boleh, mazhab Malik tak boleh. Padahal mereka tu juga ulama muktabar, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, Imam Hanafi, malah mazhab lain pun ada tanpa pengikut. Ada Imam Bukhari, Tapi ta'assub punya hal, dalam bab akidah pun sama. Banyak berlaku ta'assub. Malah dalam kepartian pun sama. Baik hukum, baik aku tak, aku tetap ni walaupun salah, ini yang Nabi sebut ni, mal asabiyah. Apakah asabiyah itu ya Rasulullah? Antu'imaka qaum, antu'ina qaumaka ala zulm. Kau support juga kaum kau dalam keadaan salah, dalam keadaan zalim. Tak, yang penting kaum aku, yang penting bangsa aku. Itu dipanggil asabiyah. Dari situ datangnya perkataan ta'assub. Okey. Dan kemudaratan yang kedua dalam hidup umat Islam, yang ketiga ialah mengikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu ni senang cakapnya, ikut selera lah. Yang ni, kita nak yang ni, kita tak mau yang lain, kita yang ni. Kan? Salah ke benar, tak, dia ikut yang dia rasa. Padahal agama ni kena ikut agama, kena ikut wahyu Allah, kena ikut hadis Nabi. Okey. Alangkah indahnya tuan kalau buku ni tuan-tuan dapat beli sama-sama tatapkan. Sungguh dahsyat tuan ni, perbahasannya sungguh dahsyat lah. Dahsyat. 3 komponen ini, kejahilan, ta'assub dan mengikut hawa nafsu, biasanya akan membentuk sifat melampau. Dari kejahilan, dari ta'assub, dari hawa nafsu ni memang terlahirnya melampau-lampau dan keterlaluan dalam melakukan atau berpegang dengan sesuatu perkara. Ini punca kenapa orang ta'assub. Kan? Bila dah ta'assub ni tuan, dia buta, apa diarah saja oleh ketuanya, oleh pemimpinnya, oleh syekhnya. Kan? Tidak ada sesuatu yang membahayakan umat Islam selain daripada ta'assub ni lah. Sehingga timbulnya pulau-memulau, benci-membenci, perpecahan yang akan merosakkan agama dan merosakkan ukhuwah kita gara-gara ta'assub. Tidak ada sesuatu yang paling mengundang keselamatan pula. Apakah yang dapat membawa kita kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan ketika berbeza pendapat yang tidak dapat mungkin dielakkan? Dalam adik-beradik pun berbeza pendapat. Ini kan pula dalam masyarakat. Kan? Ketika menghadapi perselisihan faham selain daripada kembali kepada kitab Allah. Kan? Fa in tanaza'tum fi syai'in, sekiranya kamu berselisih terhadap sesuatu perkara, A kata begini, B kata begini, C kata begini, Anu kata begini, masing-masing mendakwa dia benar. Ya, kalau kamu berselisih terhadap sesuatu perkara, farudduhu ilallah, hendaklah kembali kepada kitab Allah, war rasul, dan kembali kepada hadis, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiranya benar kamu beriman pada Allah dan hari akhirat. Kan?
baik dari segi perkataan, perbuatan maupun hal-hal yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengarang mencatatkan satu ayat yang jadi renungan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah iaitu Islam itulah petunjuk yang benar, yang betul, yang lurus. Demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, wala ini taba'ta ahwa'ahum, kalau kau ikut keinginan mereka, kemahuan mereka, ba'dallazi ja'aka minal ilm, selepas didatangkan kepada kamu agama ini, ajaran ini, maklumat ini, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka tiadalah engkau akan memperoleh daripada Allah suatu apapun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan padamu. Putus hubungan, Pak. Tidak ada siapa yang dapat tolong kau, tidak ada siapa yang dapat mengawal kau lagi apabila kau mengikuti orang lain, kehendak mereka. Selepas kau didatangkan agama ini, didatangkan kepada kau ilmu ini, didatangkan kepada kau petunjuk ini, kau ikut juga yang lain. Dalam ayat yang lain, wa in tuti aktsara man fil ard, kalau kau ikut kebanyakan manusia di bumi ini, yudilluka an sabil, nescaya mereka akan menyesatkan kau daripada agama Allah. Kalau kita ikut majoriti lah, kan biasa kita dengar, kan? Kita ikut majoriti lah, mana yang ramai itulah kita ikut. Kalau kau ikut berdasarkan majoriti, bukan pasal benar salah, yudillu ka'an sabik, nescaya mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Kita kena ingat. Wa in tuti'u tahtadu, dan jika kamu taat, patuh, turut, nescaya kamu beroleh hidayah petunjuk. Kalau kamu ikut, tuan-tuan, kita dalam agama ini, kita kena ikut saja, tuan. Wa anna hadza sirati mustaqiman, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, yang Allah dan Rasulnya telah paparkan ini. Fattabi'u, kau ikut saja jalan ini, kau ikut saja. Maknanya kewajipan kita hanya menuruti, bukan nak buat baru, bukan nak mencipta ajaran baru, bukan. Kita hanya dituntut ikut saja. Ikut saja. Biasa kita dengarkan, apa-apa yang dulunya tidak menjadi agama, bukan ajaran agama dulu ni, asal zaman Nabi, zaman sahabat dulu tidak menjadi ajaran agama, kalau berlaku zaman ni, ia pun tak akan jadi ajaran agama. Maknanya agama tu sudah komplit dan cukup, tak mungkin ada ajaran baru, tak mungkin. Apa-apa yang dulu memang tidak menjadi ajaran agama di sisi Islam, yang Rasulullah dah beritahu, tak akan jadi ajaran agama lagi di masa ini. Wa ma 'alar rasul illal balagul mubin, dan tidaklah kewajipan Rasul melainkan menyampaikan saja perintah-perintah Allah dengan penjelasan yang terang nyata. Rasul hanya menjelaskan saja, begini, hidup begini, ibadat begini, makan begini, tidur begini, politik ini, undang-undang begini. Rasulullah hanya beritahu saja, menerangkan saja. Okey. Ini baru intro ni, tuan, dah heavy kan? Dah heavy. Belum lagi kita baca ni. Ini muka surat last sekali 378. Artinya kita perlu kurang lebih 3 tahun nak habiskan kitab ni, tuan. 3 tahun. Best ni. Kan? Tapi dengan syarat tuan-tuan dan saya dapat konsistenlah hadir. Baik. Orang yang mendakwa cintakan Nabi, cintakan Nabi kan, tak sempurna iman kamu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak dikira sempurna iman seseorang kamu sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia lebih dicintainya, mengatasi kedua ibu bapanya, mengatasi anak binaknya, mengatasi manusia yang lainnya. Kan? Kita cintakan Rasul. Orang yang mendakwa cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam dari segi ucapan, tetapi menyelisihi sunnah, melanggar apa yang Nabi ajar, dilanggar. Ya tak? Menyelisihi sunnah. Dulu kita pernah belajar ayat Quran. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaklah waspada orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Rasul.
antusibahum adaban alima, antusibahum fitnah, akan ditimpakan kepadanya fitnah atau azab yang dahsyat. Itu peringatan daripada Allah. Dia menyelisih, dia kata dia cinta pada Nabi tapi menyelisih sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dari segi pelaksanaan dan amalan. Dia buat lebih-lebih ke, dia buat melampau ke, dia buat kurang ke. Dia sebenarnya termasuk dalam golongan orang yang menyifatkan maksiat sebagai ketaatan. Seolah-olah dia ni dia buat lebih pada tu kan, dia menyifatkan maksiat sebagai ketaatan. Nak taat, nak berlebih-lebih, padahal dia telah melanggar, dia telah derhaka daripada Nabi. Patutnya diikut saja, tak, dia buat lain. Kan? Di zaman sahabat dulu ada seorang sembahyang sunat fajar 2 rakaat saja tapi dia buat berlebih-lebih. Kan sunat fajar ni lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kita solat subuh sebelum solat subuh tu, solat sunat fajar, solat tu 2 rakaat saja lebih baik daripada dunia dan segala isinya, tuan. Dunia ni artinya ada dalamnya segala macam Mercedes, segala macam Audi, segala macam bangunan, segala macam wanita, segala macam ratu, segala macam emas, segala macam mesin, dolar, US, euro dan sebagainya. Apa yang lebih baik daripada dunia segala isinya? 2 solat fajar. Lalu sahabat ni tengok ada satu orang ni dia buat berlebih-lebih, berlebih sujud, berlebih rukuk. Lalu ditegur. Dijawab oleh yang semayang ni, takkanlah aku ni semayang pun Tuhan marah. Macam logik lah pula. Apa jawab Said bin Musayyab? Memang Tuhan tak marah kau semayang, tapi Tuhan muka kau ni buat lain dari apa yang ditunjukkan Nabi SAW. Kan Nabi dah tunjuk, Nabi dah kasih tahu jumlahnya, bilanya, kadarnya, cara kaifiatnya, sebabnya, kan dah kasih tahu. Dia buat lebih. Jangan. Ni lah tadi ni, dia menyifatkan maksiat sebagai taat. Dibimbangkan dia termasuk golongan penyeru kebatilan. Pasal yang tidak diajar, dia buat berlebih-lebih. Buku ini mengandungi penjelasan sebahagian aspek melampau yang dianggap oleh setengah orang sebagai amalan ketaatan dalam agama. Dianggap ni sebagai ketaatan, ini amal ibadat ni. Nanti akan dibahas ni, tuan. Namun pada hakikatnya tidak begitu. Sebaliknya ia lebih berbentuk memburukkan agama lagi, sebab tu tidak diajar oleh agama. Dia buat berlebih-lebih. Maka dia akan merosakkan ajaran Islam yang murni, merosakkan syariat. Lebih mendukacitakan apabila ada setengah orang berusaha mempertahankannya dengan melakukan pelbagai takwilan yang salah, yang tidak dapat dibuktikan dengan Al-Quran dan hadis. Contoh macam mana, tuan? Contohnya orang buat takwilan pasal istawa alal arash. Dia kata itu maknanya istaula, menguasai. Salah. Pasal dari segi bahasa Arab, dari segi makna, dari segi hujah tidak kena. Tsumma istawa alal arash. Kemudian dia menguasai, artinya sebelum tu dia tak menguasai. Ya tak? Bersemayam-bersemayamlah, tapi hakikatnya bagaimana itu Allah saja yang tahu. Sesuailah dengan layaknya keagungan, kemahasempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh membuat takwilan yang salah. Kebenaran sebenarnya ada pada apa yang telah diputuskan oleh ulama muktabar. Ada ulama-ulama yang memang sudah diiktiraf muktabar. Ya tak? Banyak ni, tuan ni. Meskipun menyelisih apa yang dilakukan oleh setengah masyarakat awam. Ini yang payah ni, tuan ni. Meskipun apa yang telah diputuskan tu menyelisih masyarakat awam, masyarakat awam buat lain, orang ramai adatnya buat lain, tapi ulama muktabar buat lain. Kan banyak berlaku. Ya tak? Banyak berlaku ni. Begitu juga dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Sesetengah masyarakat awam tidak terlepas daripada terlibat dengan kejahilan. Biasalah kita ni peluang menuntut ilmu, golongan bijak pandai yang mengajar pun kurang, kita terhad, ya tak? Kan? Jadi kita terlibat dengan kejahilan dan terlibat dengan bid'ah. Ada orang panas berdesing telinga dengan bid'ah ni. Padahal hadis Nabi, wa syarrul umur, seburuk-buruk syarr ni, seburuk-buruk, seteruk-teruk, sesandai-sandai perkara apa dia?
Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sandi-sandi perkara adalah perkara baru. Wa kullu muhdatsatin, perkara-perkara baru itu dipanggil bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Yang cakap tu bukan saya, bukan siapa-siapa ulama, bukan. Yang cakap tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Okey. Terlibat dengan kejahilan, dengan bid'ah, dengan kesesatan, tetapi mereka tidak menyedarinya. Nah, inilah realiti sekarang ni tuan ni. Kita tak sedar pasal kita tidak mengetahuinya. Kan? Orang ramai tidak boleh terpedaya dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat itu. Kita jangan sampai terpedaya. Itu pentingnya kita menuntut ilmu ni. Kita belajar. Pelan-pelan kita dapat meluruskan agama kita masing-masing sebagaimana yang ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajipan ulama dan orang berilmu adalah membimbing orang ramai kepada kebenaran. Orang yang mengetahui, kau tahu, kau kena bimbinglah kami-kami yang tak tahu ni kepada kebenaran. Membantah kejahilan yang ada dalam masyarakat. Bukan hanyut bersama dengan masyarakat dan menjadi pendukung amalan karut marut dalam masyarakat itu sendiri. Ini yang payah ni tuan ni. Oleh kerana takut nanti tidak diiktiraf, tidak diakui, tidak ditegur, kan berlaku pergeseran. Lalu sang alim ni pun layan sajalah. Lalu masyarakat pun tidak berubah. Sekarang lah kan masyarakat pun payah nak berubah pasal ustaz tu pun sama lah kan. Tu alim tu pun sama bikin macam. Jadi orang lain yang kita cap ayam ni, nak ada apa-apa pun tu orang alim pun ada sama kan. Ya hanana okey saja tu. Kita pun ingat iyalah. Ya tak? Patutnya mereka yang berilmu ni mendidik masyarakat supaya kembali pada agama yang lurus ini, yang benar ini. Sabar tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan ini dah lain ni, berat dah, heavy berbincang ni ke pelan. Kita ada masa 3 tahun lagi tuan nak habis, sabarlah. Ada 3 tahun nak menghabiskan buku ni. Menarik ni. Okey. Jika para alim ulama, orang belajar, orang mengetahui tidak berperanan demikian, dia pun sama. Malah bahkan kalau cakap lebih-lebih kan. Kalau buat lain sekarang, macam-macam berlaku lah. Ini berlaku lah apa dia tanya, bukan buat lebih-lebih kan. Payah buat kan. Kita akan berfikir pelan-pelan sajalah kan. Tapi kalau dia tidak berperanan, mereka tak ubah bagaikan pakar perubatan yang membiarkan saja penyakit menimpa seorang sehingga menjadi parah dan nazar. Dia biarkan saja, habis lama-lama melekat. Lama-lama melekat dan payah dan sukar nak dibuang. Sifat sebegini pernah berlaku, kata pengarang, dalam kalangan masyarakat Bani Israel dahulu satu ketika, sehingga menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Daud dan juga Nabi Isa, sebagaimana Allah kasih tahu dalam surah Al-Maidah ayat 77 dan 79. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkar fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Maksudnya, katakanlah wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau berlebih-lebih, jangan melampau dalam agama secara tidak benar. Dan jangan kamu menuruti hawa nafsu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia. Dan juga sekarang mereka telah tersesat jauh dari jalan yang betul. Dah lama larut tersesat jauh. Orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat di dalam kitab Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menerhaka dan selalu menceroboh, melanggar perintah Allah. Mereka sentiasa tidak berlarang-larangan sesama sendiri daripada perbuatan mungkar dan yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka lakukan. Ini semua menjadi iktibar kepada kita umat akhir zaman ini.
dengan apa yang Bani Israel telah lakukan dahulu. Tuan-tuan, melampau berlebih-lebih yang ni ditegah dalam Islam, dilarang, kerana boleh merosakkan agama sehingga keoriginalan, keaslian agama tu hilang, bah. Melampau sangat sehingga yang benarnya macam mana yang betulnya, sehingga kita pun tak pasti, generasi kemudian pun tak pasti yang ori macam mana sebenarnya ni. Ya. Si agamawan A mempersembahkan macam ni. Si agama ni pula dia nak lebih, dia pun memperpamerkan, dia pun menambahkan yang lain-lain lagi. Ada lagi yang orang lain menambahkan lagi, sehingga kita yang generasi kemudian ni nak tahu yang aslinya bagaimana. Ini yang dipanggil telah merosakkan agama dan memenatkan fikiran dan tubuh badan orang yang terlibat dengannya. Pasal nak repair, nak menambah-nambah, nak macam-macam dibuat, ia tidak membawa apa-apa natijah yang baik kepada umat Islam, meskipun orang itu menyangka dia telah melakukan suatu yang baik dan amal saleh. Kan dalam surah Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumaat, hal munabbiukum bil akhsarina a'mala, mau tak aku khabarkan kamu orang yang paling malang amalannya. Wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'a, mereka tu menyangka telah buat habis bisai, habis baik, padahal mereka serugi-rugi amalannya. Dia menyangka dia telah buat habis baik amalan soleh, padahal terlajak yang bukan ditunjukkan oleh Rasulnya. Rasulullah SAW menolak beberapa orang sahabat untuk melakukan beberapa amalan dengan cara menyelisihi apa yang baginda telah ajarkan. Ini menarik ni tuan. Ini menarik ni. Sahabat ni datang di rumah isteri Nabi, 3 orang. Ja'a salasatu rahatin ila buyuti azwajin Nabi. 3 orang datang. Dia pun tanya pasal ibadat Nabi ni. Kan Nabi ni dapat pengampunan yang telah lalu dan akan datang. Lalu ditanya Nabi macam mana? Nabi makan, Nabi berpuasa, Nabi juga tidur, Nabi macam-macam. Itu Nabi kita ni apa sangat lah kan. Kita ni kan manusia biasa, cap ayam. Lalu datanglah idea fikiran dia. Kalau begitulah, kata si A, aku akan berpuasa sepanjang hayat aku. Sepanjang hayat aku akan berpuasa. Hari-hari aku akan puasa. Nak dapatkan makam, nak dapatkan syurga. Okey tak okey? Pada logik kan okey, puasa bukan mencuri, bukan berjudi, puasa apa? Aku akan puasa every day sepanjang hayat aku. B, aku tidak akan tidur-tidur, bangun malam. Aku memang malam aku penuhi dengan ibadat saja. Tidak akan aku tidur-tidur. Okey tak okey? Kan okey kalau ada zaman ni, dia wali bah, dia tak tidur malam, mesti dia qiyamul lail punya lah. Setakat 20 tu biasa. Kita akan anggap hebat orang ni. Kawan ni tidak akan tidur-tidur, kata si B. Aku akan terus menerus. Si, aku nak akan kahwin-kahwin. Kan kalau kahwin kan payah aku nak beribadat. Tak? Payah aku nak beribadat. Nak hantar anak sekolah, nak ambil anak sekolah, nak pergi cari nafkah, nak urus isteri, nak sekarang ada amanah lagi, amanah anak lagi, amanah isteri lagi, amanah rezeki lagi. Jadi aku tak akan kahwin-kahwin. Ini akan memudahkan aku untuk beribadat kepada Allah. Fokus. Bisai tak bisai pada logik? Bisai. Tapi apa bilang Nabi? Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antum allazi qultum kadza wa kadza. Aku dengar tadi kau yang kata begini-begini tadi. Seorang ni tak nak kahwin lah, seorang nak puasa sepanjang hayat lah, seorang ni tak nak tidur-tidur lah. Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku ini adalah, sesungguhnya aku inilah yang lebih takut kepada Allah. Akulah yang lebih bertakwa kepada Allah, kata Rasulullah. Lakinni asum wa uftir. Aku ini berpuasa dan aku juga berbuka. Bukan everyday aku, kan. Aku lebih takut pada Allah, aku lebih bertakwa pada Allah. Tapi aku juga puasa, aku juga berbuka. Sehingga Aisyah kalau ditanya bagaimana puasa Nabi kalau puasa macam tak perasan dia puasa ke tidak. Kalau dia tak puasa pun macam puasa ke tidak diperasan sangat. Nabi kata aku puasa, aku juga makan minum, bukan sepanjang hari, kan? Wa usalli wa arqud, aku juga bangun, aku juga tidur, aku juga solat, aku juga tidur. Bukan bangun habis banyak tahap.
Wa atazawwajun nisa, aku juga kahwin. Faman raghiba an sunnati falaisa min. Siapa yang tak ngam, tak suka, benci dengan cara yang aku ajar ni, falaisa minni, dia bukan umat aku. Dia bukan umat aku. Padahal logik akalnya apa salahnya kawan ni nak buat lebih bah, nak puasa lebih, tak tidur-tidur, nak beribadat lebih, tak kahwin-kahwin semata-mata nak beribadah pada Allah. Nabi kata no, kena ikut dia, kena ikut apa yang Nabi ajar. Kena ikut apa yang Nabi tunjuk. Siapa yang tak suka dengan apa yang Nabi tunjuk, yang Nabi ajar, falaisa minni, dia bukan dari kalangan umat aku. Kan berat ni. Nabi tak ngaku umat bah. Walaupun puasa memanjang seumur hidup, walaupun tak kahwin-kahwin nak beribadah pada Allah, walaupun tak tidur-tidur malamnya, Nabi kata siapa tak suka dengan cara aku, maknanya cara apa yang Nabi ajar itulah yang kita kena pelajari. Kan? Nak boleh keterlaluan, tak boleh. Hadis ini, kata pengarang, mengisyaratkan kepada kita semua amal ibadah tidak boleh dilakukan mengikut sesuka hati. Tak boleh. Memandai-mandai ikut fikiran, tak boleh tuan. Kan? Tak boleh. Apa saja ibadat sebenarnya? Tak boleh. Tak boleh. Ikut akal kan okey ni, kan okey. Apalah salahnya? Ada menggunakan alasan. Dulu saya pernah tegur satu sesi lah. Dia jawab, ada tak larangan Nabi? Tuan-tuan, kalau kita semayang subuh 3 rakaat, ada tak larangan Nabi? Dunia nak kiamat ni, dunia nak kiamat, kekacauan makin banyak. Jadi apa kata kalau subuh besok kita 3 rakaat? Nabi tak ada larang. Zuhur besok pula kita 5 rakaat. Nabi tak ada larang. Boleh buat? Tak boleh. Tak boleh. Khudhu anni manasikakum, kau kena ambil ibadat daripada aku. Dia gunakan alasan, kan Nabi tak larang. Yang Nabi tak buat, jangan buat. Jangan buat. Jadi ibadat tak boleh dilakukan sesuka hati tanpa panduan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik pernah kata ni, siapa yang buat amalan baru lalu dia fara'aha hasanah, lalu dia melihatnya sebagai ngam, okey, bagus, padahal Nabi tak tunjuk, sesungguhnya dia telah menuduh Nabi khianat. Dia telah menuduh Nabi melakukan khianat. Seolah-olah Nabi dulu tak cukup ajar lah. Seolah-olah nuduh Nabi ni tak cukup ajar, tak ngam, tak sempurna. Dia kasih sempurna. Dia punya ni lebih baik pada Nabi. Macam tu. Na'udzubillah min zalik. Kan? Amal ibadat lah namanya, mesti ikut Al-Quran dan Sunnah. Ni bab amal ibadat tuan. Bab dunia tak kisah. Ada baru ni dikritik, siapa yang cakap bid'ah-bid'ah tu jangan guna handphone, jangan guna mikrofon, jangan guna kipas, jangan guna kipas angin, jangan guna meja, dia kata. Tuan-tuan, ini semua ni mikrofon, telefon, kipas, ini dunia, ni bukan ibadat, ni dunia. Rasulullah kata antum a'lamu bi umuri dunyakum, kau kan lebih tahu urusan dunia kau. Yang dibicarakan ni ibadat, amal yang dengannya nak mendekatkan diri pada Allah, apa upacara, ritual-ritual tertentu, zikir tertentu. Amal-amal lah. Man amila amalan laisa amrina, siapa yang beramal lain dari apa yang kami tunjuk, amal di sana lain dari apa yang kami telah tunjukkan, fahuwa raddun, ianya ditolak. Dia tak ada kait-mengait dengan phone. Kau nak pergi haji dengan kapal selam, it's okay. Kau nak pergi haji dengan kereta terbang, it's okay, tak ada pasal kau. Kan? Itu bukan isu ibadat, itu dunia, Pak. Kan? Itu dunia. Kerana orang tidak faham. Baik. Ibadat juga tidak boleh dilakukan dalam bentuk yang melampau dan keterlaluan dari apa yang telah ditunjuk. Macam kes tadi lah ni. Sebaliknya perlu dilakukan dalam bentuk yang ngam, yang sederhana, bertepatan, tidak memudaratkan jiwa, tidak meninggalkan perkara yang biasa dilakukan oleh seorang, bertepatan dengan sunnah Nabi SAW.
kecuali di sana adanya keizinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, bolehnya jamak kasar, bolehnya semayang duduk, bolehnya semayang mengereng, bolehnya semayang isyarat. Itu ada petunjuk-petunjuknya. Itu kes lain. Ya tak? Baik. Prinsipnya, sebut saja ibadat, dia mesti ikut petunjuk, ikut sunnah Nabi, ikut Al-Quran. Tak boleh buat memandai-mandai. Tak boleh buat. Kita sedang berada di akhir zaman ni tuan-tuan ni, macam-macam hal bang. Kan? Jadi tugas kita terus belajar dan belajar supaya kita memahami agama yang benar. Ramai orang cerita baru, nak mendekatkan diri pada Tuhan kita kena buat gini. Ya tak? Kita kena uzlah gini lama, sekarang banyak 4 bulan pun kan. Ada tidak dalil daripada Nabi itu? Ada tak dalil? Atau kita mencipta sendiri, atau tok guru kita menciptanya? Siapa bertanggungjawab ni? Okey. Ni kena dijawab. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan sederhana dan memudahkan orang melaksanakannya, bukan menyusahkan. Pagi tadi kita ada sebut kalau kau dengar iqamat, Nabi kata jangan tergopoh apa, steady saja, macam-macam biasa saja berjalan, tak payah terhegu-hegu pegang sambil berlari, sambil ikat kain, sambil temangang, tak payah, biasa-biasa saja bang. Nabi kata jangan tergesa-gesa walaupun dah iqamat. Dalam part itu pun diajar Nabi. Jangan menyusah-nyusahkan. Allah membangkitkan ramai ulama bagi mementeras amalan melampau ni. Allah takdirkan ada saja ulama yang lahir mementeras pelampau-pelampau, orang-orang yang mencipta amalan-amalan baru berupa bid'ah demi menjaga keaslian Islam yang maha suci ini. Ada saja di setiap zaman orang yang mengkaji hadis, ini tidak sahih, ini daif, ini tak ada asal, ini hadis palsu. Ya tak? Supaya agama kita tu kekal asli, tidak ada perubahan, kekal murni. Tapi kalau dibiarkan, macam-macam ada. Kan? Ini adalah satu sunnah Allah, dan mereka ini tidak pernah takut kepada celaan orang-orang yang mencela dan melabel golongan yang suka meletakkan pelbagai label kepada pejuang sunnah di setiap zaman maupun sampai akan datang. Ada saja siapa yang nak mengembalikan agama ni yang tulen, yang pure, yang sebenar, jawablah kau kenalah. Kau kena label dah jawabnya. Kau kena tuduhlah macam-macam. Kan? Padahal hati kita ni nak agama kita yang diajar Nabi macam mana? Allah ajarkan agama ni macam mana? Nabi praktisnya macam mana? Kan? Bila kita start nak buat saja, siaplah kau. Kan? Okey. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan para ulama pada setiap zaman masa bagi mengajar Islam yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Antara ulama dalam mazhab Syafi'i yang kuat menentang bid'ah, perkara-perkara baru yang melampau ini, meskipun dalam kalangan mereka ada yang membahagikan bid'ah itu hasanah dan sayyi'ah. Ada dalam mazhab kita ni. Bukan ada bid'ah hasanah, ada. Tapi cuba tengok contohnya apa. Yang disebut bid'ah hasanah atau apa? Rupa-rupanya bid'ah yang disebut tu ialah berbentuk sarana. Dia bukan amalan ritual ibadat, bukan. Mengadakan pondok, mengadakan bilik mesyuarat, menyalin buku-buku, menyalin kitab, mempelajari bahasa Arab, mempelajari. Dia bukan berkaitan dengan amalan yang kita namakan dia sebagai ibadat ritual tertentu, bukan. Okey? Baik. Antara yang disepakati ulama ialah Nabi SAW tidak wafat, melainkan semua ni disepakati ni, Nabi tidak wafat melainkan dia sudah sempurnakan ajaran yang suci ini. Dah komplit, dah cukup, dah ngam. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada kelupaan, tidak ada tercicir nada. Tidak ada. Allah sendiri declare, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku dah sempurna, komplit, cukupkan agama bagi kamu. Cukup dah ni. Agama kita dah cukup. Perlu amalan baru, ajaran? Tak perlu.
sampai kiamat tak perlu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku dah sempurnakan nikmat aku bagimu. Wa raditu lakumul al-islam dinan, dan aku telah redha untuk kamu itu Islam sebagai agama. Okey. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wa anna hadza sirati mustaqiman, sesungguhnya ini jalan aku yang lurus. Agama ni jalan yang lurus, kan? Islam ni yang betul, lurus, tepat. Fattabi'uh, kamu semua hendaklah mengikutinya sahaja. Tanggungjawab kita ni mengikutinya sahaja. Wala tattabi'us subula, jangan sekali-kali jalan lain kau ikut. Jangan kamu menuruti jalan-jalan yang lain, yang pelik-pelik, yang bukan-bukan, jangan ikut. Fatafarraqa bikum an sabili, kalau kamu ikut mesti kau terpisah dari jalan yang sebenar yang Allah tunjuk. Dzalikum wasaqum bih, inilah yang telah diperintahkan kepada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kan berat isu ni tuan ni. Ini baru pendahuluan ni tuan ni, belum muka surat 1 lagi, baru introduction dah kan. Kita pun dengar lain macam ni. Memang lain macam ni tuan ni. Buku ni sangat menarik kalau dibaca. Dari dua ayat ini kita ketahuilah bahawa tidak ada sebarang keperluan untuk melakukan sesuatu amalan secara berlebih-lebih, ditambah-tambahi, dibumbu-bumbui, kerana urusan agama telah pun sempurna, lengkap, komplit. Tidak ada keperluan lagi untuk dibuat sebarang tokok tambah, renovation. Tak perlu. Tidak perlu. Kan? Kita bubuh lagi lah. Nabi ajar 3 kali, kita bubuh 4 kali. Nabi ajar setakat tawaf 7 kali, apa hal? Kita buat 9 kali, boleh ke? Okay, kan? Dulu berlaku ni, melontar jamrah. Apa hal batu besar-besar ni? Dia bubuh batu besar penumbuk rumah dengan selipar-selipar sekali, yang paling kan, kononnya anti syaitan. Tak, bukan itu yang tunjuk. Nabi kata besar ni sajalah, besar ujung jari. 7 lah, kan? Ni tak main dah, sejuk. Aku segenggam terus kan? Jangan dibuat. Itu ajaran siapa tu? Kalau bukan ajaran iblis. Okey. Tuan-tuan, tujuan utama buku ini perlu saya baca. Tujuan utama buku ini ditulis bagi menjelaskan berkaitan pegangan. Pertama, dia nak beritahu tentang pegangan. Pegangan ni tuan ni, sebab ada orang mendakwa ini saja ahli sunnah wal jamaah, yang lain tidak. Tentang kepercayaan. Dia nak beritahu tentang apa-apa yang dipercayai, tentang amalan-amalan melampau yang dilakukan oleh sesetengah umat Islam, yang perlu ditinggalkan dan perlu dijauhi kerana percanggahannya yang jelas dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan buku ni. Okey. Kita sambung. Kita belum muka surat 1, kita baru intro kan. Jadi kalau tuan-tuan nak beli buku ni, rasanya ada dalam Shopee kot. Al-Ghulu, melampau tidak ada tempat dalam agama. Penulis buku ni salah seorang daripada ahli majlis Jakim juga, ahli majlis fatwa Jakim. Okey. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.